Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la umuril dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khairi walhamdulillahi rabbil alamin. Yang muliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para guru dan alim ulama, ayahanda, bonda, muslimin, muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia inayah berkenan daripadanya pada malam ini kita dipertemukan sekali lagi dalam siri kuliah maghrib. Alhamdulillah, seperti mana yang tuan-tuan perempuan maklumi, saya bersama-sama dengan tuan-tuan 2 kali dalam masa sebulan sekurang-kurangnya insya-Allah lah, Dan kalau mungkin ada jemputan-jemputan khusus dan ada pula kelapangan di pihak saya, kesudian di pihak tuan-tuan, mungkin lebih daripada sudut jumlah pertemuan kita. Oleh kerana berlebih-lebih pertemuan kita ni, maka pihak jawatan kuasa surau, pihak pengurusan kuliah Surau Darul Hijrah ada masanya meminta kepada saya untuk membahaskan isu-isu yang lain daripada teks ataupun naskah yang kita gunakan sebagai rujukan di sini, iaitu kitab dosa-dosa besar. Contohnya seperti mana malam ini, pihak pengurusan surau, wakil tuan-tuan minta saya memberikan sedikit tafsiran ataupun ulasan berkenaan daripada surah As-Sajdah, ayat 12 hingga 14, 15, lebih kurang begitulah, 2-3 ayat. Start daripada ayat yang ke-12. Secara peribadinya, saya bukanlah ahli tafsir yang layak untuk membuat penafsiran ataupun memberikan syarah yang mantap berkenaan dengan bab ataupun perkara tafsir ni. Sebab saya sebenarnya khusus saya dalam bidang perbandingan mazhab. Walau bagaimanapun, tidak salah untuk kita berkongsi perkara-perkara yang mungkin boleh kita hubung kaitkan dalam kehidupan kita sebagai manusia berdasarkan ayat 12 surah As-Sajdah ini. Kita sempat melihat-lihat, membaca dan juga melihat poin-poin yang mungkin telah disampaikan oleh Al-Fadilah Ustazah yang lain, dan saya cuba copy pastekan untuk disampaikan kepada tuan-tuan perempuan di sini. Sebab nak cerita bab tafsir ni, dia kena ada bidangnya tersendiri. Namun tak ada masalah lah untuk kita berkongsi perkara-perkara yang asas, yang ringkas-ringkas, tak ada masalah. InsyaAllah lah kita berkongsi sedapat ataupun sedaya upaya yang boleh. Pemilihan ayat 12 hingga 12, 13, 14, 15 ni, 3-4 ayat ini satu pilihan yang tepat lah dalam senario dan konteks umat Islam pada masa sekarang. Kalau kita tengok sekarang, umat Islam bukan hanya daripada rosaknya ataupun ujiannya bukan hanya krisis akhlak sahaja. Kalau dulu mungkin, kalau tak salah ingat saya lah, zaman-zaman saya sekolah menengah dulu, mungkin 10-15 tahun yang lampau, kita pernah mendengar gejala-gejala akhlak. Contoh, sekarang ni tak berapa dengar dah, dulu aja dengar. Boh sia, boh jat. Cikgu biasa dengar tak cikgu? Pernah jadi tak? Pernah? Saya ingatkan biasa jadi. Kalau biasa jadi, nak kena minta beliau lah buat pengisian malam ni, berkongsi pengalaman apa rasanya menjadi Al-Fadil Bohjal. Baik. Dulu kita biasa dengar hak jenis-jenis budaya apa kita panggil, duduk di tepi-tepi shopping kompleks tu, budaya lepak. Sampai kepada nama budaya lepak, bohsia, bohjan, yang seumpama di-highlightkan sehingga ke mimbar-mimbar Jumaat. Satu ketika dulu, maknanya kita dengar dulu kritikal. Isu ni isu yang kritikal, bukan hanya didedahkan di dada-dada akhbar, di mimbar-mimbar Jumaat,
Malah diturut juga disiarkan dalam blog-blog. Kalau dulu internet peringkat awal, ada juga cerita di TV, media massa, media elektronik, media cetak dan sebagainya. Punya parah. Kita kenali itu sebagai krisis keruntuhan akhlak dulu. Okey. Kemudian dia bertambah lagi, bercambah. Dia bukan hanya krisis akhlak, dia pergi kepada krisis kejahilan ilmu. Orang tak faham ilmu agama, orang tidak mengerti ilmu agama, orang buat tak tahu dengan urusan agama, ya. Dia menular lagi, memanjang lagi, lebih parah lagi apabila ada pula yang namanya krisis akidah. Ya, krisis akidah ni lebih teruk dah kemuncaknya. Kalau kita cerita bab akidah, makna akidah ni cerita yang paling hebat. Ya, sebab satu-satu manusia, satu-satu orang tanpa akidah, tanpa tauhid, maka rosak hidup dia. Tak berguna lagi, sesin, seduit, sehabuk pun tak guna tuan-tuan kalau tak ada akidah. Muka lawa macam mana sekalipun, ya, muka lawa macam mana sekalipun, harta banyak macam mana sekalipun, keturunan mulia macam mana sekalipun, tak ada akidah, tak ada tauhid, sesin, sehabuk pun tak guna. Ya, sekarang dah mula menular dan semakin parah. Kalau dulu kita tengok gejala orang murtad, ya, sampai direkodkan puluhan ribu. Bila dicampur di Jabatan Agama Islam ni puluhan ribu. Sampai kepada satu tahap dan ketika, saya ingat lagi masa tu saya bertugas di Masjid Negeri Perak, tahun lebih kurang 2000 ke 2003. Di Ipoh ni ada satu gereja besar. Nama tempat gereja tu duduk di Silibin. Siapa orang Ipoh? Allah Rabbi astagfirullah. Benda tu gempa bumi. Tak, kalau gempa bumi saya nak keluar dulu. Awalnya orang yang bentang tikar. Saya terganggu lah konsentrasi. Ini saya masak. Saya lihat on time waktu kita berhenti lah, ya? Terbaik, Masya Allah, terbaik saja, ya, Haji ni. Dia demam terbaik Haji ni, ya? Di Silibin. Ini cerita betul tuan-tuan, tapi orang tak highlight benda ni di media, cerita ni cerita sungguh. Ada satu kawasan di Silibin ni, dia ada kawasan gereja yang besar. Orang Ipoh dia tahulah. Okey. Masa saya jadi imam di Silibin, di Masjid Negeri tu, dia bentang tikar awal sangat. Di Masjid Negeri tu. Bukan kebetulan lah, takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping saya menjadi imam Masjid Negeri, saya juga menjadi pensyarah jemputan di Politeknik Ungkoma. Orang kata Politeknik Ungkoma ni politeknik yang tertua di Malaysia, yang terawal, antaralah mungkin yang terawal ataupun mungkin yang terawal, Politeknik Ungkoma, ya. Jadi selalulah biasa seminggu sekali paling kurang mesti Politeknik bahagian hal ehwal pelajar akan panggil saya beri ceramah agama lah. Dia ada ustaz di sendiri di Politeknik ni, tapi tak berasa ustaz luar. Dulu tuan-tuan saya jauh lebih handsome daripada sekarang. Menjadi idola lah, ya. Haji Sulaiman tengok nak buat menantu lah. Jadi maknanya seminggu sekali pergi. Jadi hubungan saya dengan staf Politeknik, sahabat-sahabat di Politeknik, anak-anak didik di sana, baiklah, seminggu sekali kita jumpa mereka. Satu ketika, kalau tuan-tuan perempuan pernah ingat pada tahun 2001, ujung 2001 awal 2002, berlaku satu senario pemurtadan agak besar-besaran seluruh Malaysia. Terbanyak dengar pelajar-pelajar IPT murtad masa itu. Kes banyak. Kes anak-anak kita di Ipoh, di Kampar, masa di Ipoh, nak saya highlight di Ipoh.
di Teluk Intan, di Pekan Ipoh, di Lumut sendiri, banyaklah melibatkan IPT khususnya. Mereka ni masuk daripada IPT ke IPT, buat misi dakwah mereka, bukan dakwah mereka. Kemuncaknya apabila pihak gereja di Silibin ni dengan beraninya menghantar surat kepada Jabatan Mufti Perak, tingkat 2 masa tu, sekarang tingkat 5, dulu tingkat 2, di Kompleks Islam Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab. Dihantar pada Jabatan Mufti, dia beritahu pada hari Ahad sekian-sekian pukul 9.15 pagi, 9.15 pagi, kami akan mengkristiankan 25 orang pelajar-pelajar Politeknik Ungkoma. Surat ini sekadar memaklumkan bahawa pilihan untuk menukar agama ini datangnya daripada kehendak pelajar-pelajar itu sendiri. Budak-budak tu dah lebih pada 18 tahun. Lebih pada 21 tahun. Mereka berhak memilih agama mereka sendiri kononnya. Tuan-tuan perempuan bayang, ketika Jabatan Mufti menerima surat tu, masa kita sibuk-sibuk, memanglah mungkin ada setengah orang kata 25 orang pelajar Politeknik beribu, dia baru ambil 25. Apa tak luak pun, ya. Tapi masa kita tanya pada bahagian undang-undang Jabatan Agama Islam, pada orang yang ada pegang enakmen undang-undang dan sebagainya, bila kita tanya, ni apa benda kita boleh buat ni? 25 orang nak dimurtadkan hari Ahad ni, 45 hari lagi ni, apa benda kita boleh buat? Tuan-tuan tahu apa jawapan dia? Tak ada apa-apa, Ustaz. Kita tak boleh buat apa-apa, Ustaz. Ni pilihan mereka sendiri. Nampak tak? Betapa teruknya. Pernah berlaku. Dan sekarang sedang berlaku, sedang berjalan. Cuma orang Melayu kita dalam negara Malaysia ni, tuan-tuan, dia hangat betul lah, nama dia panggil hangat-hangat tai ayam. Masa keluar daripada punggung ayam tu panas. Dah lama duduk, dia jadi sejuk, orang tak peduli dah cerita tu. Masa dulu-dulu bila sebut gejala murtad ni, Tok Imam sampai pecah tongkat ketuk, gung gung gung. Sekarang orang kurang cerita. Dia kalih isu. Walhal cerita-cerita berkenaan dengan pemurtadan, berkenaan dengan rosak akidah, berkenaan dengan satu persatu anak muda kita dikristiankan, dihindukan, dibudakan, ini sentiasa berlaku. Sentiasa berlaku. Cuma benda-benda tu dah banyak berlaku, seolah-olah benda tu dah jadi biasa. Tak apalah, pandai-pandai jaga diri masing-masing sudahlah. Ya? Jadi sebab tu saya kata pemilihan tema tafsir pada malam ini, saya rasa sangat tepatlah. Ya, ayat ni tuan-tuan buka surah Sajdah, yang nak buka lah, yang ada smartphone, yang ada mungkin terjemahan, boleh buka surah Sajdah. Surah Sajdah ni surah yang ke-32 daripada bilangan Al-Quran, surah-surah Al-Quran. Surah-surah Al-Quran ada berapa semua, tuan-tuan? 114. Alhamdulillah, tuan-tuan jawab dengan confident. Ya. Ada tempat saya tanya Quran berapa juzuk? 114 juzuk. Banyak. Kalau juzuk saja 114, surah tak tahu mungkin 2000 lebih kot. Ya? Kita tengok, kita baca sikit-sikit lah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Saya suka bukan apa. Ayat ni tuan-tuan biasa baca hari Jumaat paling kurang pagi-pagi. Surah Sajdah. Eloknya yang ditafsir, yang diterjemah, yang disyarah ni surah yang kita baca. Surah Yasin. Elok terjemah. Tuan-tuan kadang-kadang aja baca Yasin hari Khamis malam Jumaat. Surah Kahfi Khamis malam Jumaat, hari Jumaat afdal baca surah Kahfi. Surah begitu yang elok kita terjemah, beri keutamaan. Suratul Fatihah umpama. Sebab surah yang kita bawa setiap hari, seminggu sekali, sebulan sekali, ataupun saban waktu kita bawa. Ya?
Maksud dia, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, dan sungguh ngeri takut sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka, yakni dalam keadaan malu dan hina sambil merayu. Dalam konteks ayat ni, tengok, dan sekiranya engkau melihat, Allah guna engkau. Kita jangan rasa seronok sangat, sebab engkau ni sebenarnya balik pada siapa? Kita yang wajib melaluinya. Kita baca engkau ni, jangan tengok orang lain. Macam kita pergi rumah orang mati, mati dah dia, mati dah haji, mati dah mak haji, mati dah ni orang ni, sipulan-sipulan ni. Iyalah kita simpati dan kita rasa takziah lah kepada keluarganya itu. Tapi kita jangan lupa, masa untuk beliau melalui proses kematian itu sudah berakhir. Dia dah lepas dah untuk diri dia. Kita ni yang belum. Sebab tu Allah tujukan direct pada kita. Kalau kamu tengok orang-orang yang mempunyai dosa ni dosa besar, ya Allah tak ampun. Dosa besar yang Allah tak ampun, start daripada mati itu Allah tak ampun. Tapi tak ampun ni bukan bermakna masuk neraka dah. Sebab nanti akan duduk di atas mizan ataupun timbangan. Maknanya ada setengah-setengah orang ketika melalui proses sakaratul maut nak mati itu, Allah ampun dah dosa dia. Dia sempat bertaubat. Sebab tu kita berdoa pada Allah SWT supaya hindari daripada mati mengejut. Mati mengejut ni bukan tak baik, jangan salah faham. Ada orang ni tafsir hadis yang Nabi minta supaya kita berdoa supaya jangan mati mengejut. Memang ada hadis Nabi, jangan minta pada Allah jangan mati mengejut. Mati mengejut ni contoh mati aksiden, mati yang sedar-sedar mati lah, mati tidur. Bukan bermakna tidak baik. Jangan kata, oh ni ustaz kata mati mengejut aksiden, mati memang mati sungguh masuk neraka dah lah ni. Bukan. Maksud jangan mati mengejut ni untuk orang awam macam kita. Kalau untuk Imam An-Nawawi, dia tak peduli mati macam mana tuan-tuan. Tu golongan-golongan salafus soleh. Kita ni minta Allah beri peringatan dulu. Sakit umpama, bila sakit tu kita ada peluang untuk bertaubat. Kalau kita ni jenis-jenis wali macam Imam Al-Ghazali, Hasan Basri, jenis-jenis orang yang warak-warak, yang hebat-hebat, ikut dan mati bila-bila, tak kisah, tak ada masalah, persiapannya sentiasa ada. Kalau boleh memang kita nak kata kita mesti sentiasa bersedia. Tapi siapalah kita ni tuan-tuan? Memang yang terbaik, kalau begitu kita kena sentiasa bersedia lah ustaz. Memanglah. Tapi sembang boleh lah. Nak buat bukan senang. Orang kata macam sediakan payung sebelum hujan. Macam sekarang mungkin ramai orang beli payung. Bulan 6 mana ada orang ramai beli payung? Bulan 10 mungkin ramai orang beli payung. Sebab nak hujan. Memang orang kata sedia payung sebelum hujan. Tapi makna daripada sudut ghalib, lalainya kita ni. Usah kata yang di luar tuan-tuan, kita kadang-kadang yang biasa datang ke surau ni pun, malam jadi baik, siang jadi Spiderman, siang jadi lara. Benda tu biasa berlaku. Bukan masalah tak nak bersedia, tapi maknanya kalau boleh minta ihsan Allah supaya biarlah kita ni pergi dalam keadaan yang kita ada persediaan dan peringatan ke arah itu. Maknanya kita ni ada orang kata satu jalan yang mudah-mudahan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, Allah ampun dah dosa. Tinggal mungkin dosa-dosa kecil, ataupun kalau bawa dosa besar, umpamalah bawa satu dua yang mungkin Allah ada ihsan dengan kita. Sebab tu kita belajar kitab dosa besar, supaya kita nak identify, nak kenal pasti mana satu dosa besar yang kita jangan buat.
yang kita tak nak buat. Dosa besar tu pula kita pecah pula, dosa dengan Allah ataupun dosa dengan makhluk. Sebab kita bimbang tuan-tuan, dengan keadaan kita sekarang, persiapan yang tak cukup. Dan Allah walaupun telah memberikan gambaran demi gambaran, amaran demi amaran, tapi berapa ramai yang baca surah Sajdah ayat 12 ni? Berapa ramai yang teringat nak buka? Banyaknya susah kata nak buka ayat 12. Surah Sajdah pun tak pernah buka. Yang dengar baru berapa kerat. Dan yang mendengar ni pula belum tentu boleh amal seluruhnya, termasuk saya. Daripada ramai 2-30 orang yang datang mendengar, mungkin yang nak amal 2-3 orang yang ada rasa keinsafan. Lepas tu mungkin balik lara belaka. Orang-orang yang berdosa ni, yang Allah tak ampun dosa, mereka akan menundukkan pandangan apabila berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai tanda, dua tanda. Satu menyesal, yang kedua malu. Macam orang berhutang tak bayar. Malu tak? Malu. Menyesal tak? Menyesal. Nama dah jadi busuk, hutang tak bayar, orang nak sebut. Malu sebab awak bukannya fakir benar, tak dibayar hutang. Ada tapi sengaja tak nak bayar. Begitulah hamba Allah dengan Allah bila balik pada Allah nanti dalam keadaan berdosa besar, dalam keadaan syirik kepada Allah, dalam keadaan menjadi seteru dan musuh Allah, balik dalam keadaan malu. Macam inilah tuan-tuan, kita balik kampung membawa nama yang harum dengan bawa nama yang busuk. Macam mana rasa? Kita keluar daripada kampung hari itu selai sepinggang, pakai selipar polai sebelah, belah kanan hijau, belah kiri biru. Beg reput-reput kot celah bawah tu koyak-koyak. Dah jarang dah beg. Pergi naik kereta api, bukan kereta api penumpang, kereta api barang. Tak ada duit nak beli tiket, naik lori ikan sampai ke Pasar Borong. Sekali kita balik ke kampung, 2-3 tahun lepas tu, kita buktikan keupayaan dan kejayaan kita dengan kita bawa kereta harga 1 juta. Nah, macam mana perasaan kita balik jumpa dengan mak bapak kita? Macam mana kita balik, kita parking kereta dekat tepi surau? Nah, orang tengok, kereta. Nah, canggih kereta ni. Kecil sikit pada kapal selam. Hebatnya kereta mat. Kerja benda mat di Kuala Lumpur boleh pakai kereta besar ni. Yes, ya, keledai dada. Akhirnya tu maknanya bawa kejayaan balik. Orang buka mata lah. Dan kita nak balik pun macam mana perasaan kita nak balik? Teruja lah. Bawa Porsche pun semua. Hayan apa nama? Ayin. Gitulah hak besar tu, tebur tu. Ring 21. Kecil sikit pada tayar kereta api. Bawa kereta, ataupun BMW X6. Hak punggung tak senonoh. Menongging ke punggung dia. Macam mana kita bawa masuk? Dengan cermin gelapnya, orang tertanya-tanya, siapa ni? Soalnya kereta, kita buat turun sikit suspend. Tu. Balik tu, nak balik esok malam ni dah terbayang-bayang dah. Penghargaan orang, pujian orang. Ni kita cerita direct ni. Tu balik kembali dalam keadaan berjaya. Nak balik set time. Pukul berapa yang orang paling ramai ada dekat kedai simpang kampung? Pukul berapa ni paling ramai sekali orang iktikaf di kedai Kak Leha? Di simpang 3 kampung. Nak tumpang makan situ, nak belanja semua orang. Memang ada unsur riak, tapi nak cerita balik itulah keadaan bangga. Tak balik tengah-tengah malam, balik siang. Rela daripada sini pukul 3 pagi nak balik ke Kuala Nerang, asalkan sampai tu waktu puncak. Tapi macam mana kalau balik daripada pusat Serenti, University of Serenti, setelah 9 tahun menyelesaikan program Doktor Falsafah,
Nak balik tak tengah hari ataupun petang? Dah balik kalau boleh midnight, pukul 3 pagi kalau boleh. Tak nak orang tahu keadaan kita. Malu tak? Malu. Walaupun kamu balik tu pakai piah, nak turun pada teksi pakai piah, tapi orang tahu ini ketua pelajar ni di pusat serenti, dia ketua kelas ni. Persepsi orang bagaimana? Orang tengok apa, dia keluar, dia cuti semester tu 2 bulan ni masuk balik. Dia cuti semester 2 bulan, bukan cuti terus, cuti semester. Nanti dia 2-3 bulan lagi dia masuk balik Universiti Serenti, dia cuti semester tu. Orang tak apa tengok, beri salam orang tak jawab. Kadang-kadang orang pergi, jumpa jalan balik. Jaga-jaga ni, bahaya ni, surau kita lepas ni kena kunci. Anak dara kita kena jaga ni, Firaun kecil dah balik. Kita balik dalam keadaan serba salah. Nak balik tak nak balik, nak balik tak nak balik. Muka tu macam muka cencurut. Tahu muka cencurut? Cuba je Sulaiman buat sikit. Muka tak seronok, muka muncung. Sebab apa? Kita balik dalam keadaan tak bersedia. Kalau boleh tak nak balik. Comparekan cerita tu tadi, perbandingan tu tadi dengan kita balik pada Allah. Cikgu. Orang yang balik daripada Allah dalam keadaan yang radhiyallahu anhum wa radu'an ni, balik muka dia macam gajah. Tak tahu muka gajah. Esok pergi tengok zoo dekat kan, macam mana kembang ni muka gajah tu. Suka. Ada suruh pipik dua-dua. Bangga balik. Sebab apa? Aku redha kepada Allah dan Allah redha pada aku. Allah panggil pun comel. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Panggil pun comel, wahai hamba kesayanganku, mari dalam pelukan dan kasih sayangku, mari dalam redaku, masuklah dalam syurgaku, masuklah dalam kasih. Panggil pun comel. Kita nak yang begitu. Berbeza dengan hak kata hamba Allah yang berdosa tadi, hak pusat serenti tadi. Balik dalam keadaan yang tak sanggup nak balik berjumpa dengan Allah. Sama je. Yang pusat serenti tadi dengan yang berjaya yang nombor 1 tadi, masing-masing diberikan kesempatan dan peluang yang sama. Kamu ada peluang, yang ni ada peluang. Duduk dalam qaryah yang sama, surau Nurul Hijrah yang sama. Kenapa yang si A ni boleh dengar ceramah, boleh sembahyang berjamaah, boleh jadi hamba Allah yang baik? Kenapa si B yang juga mendengar azan dikumandangkan, speaker ceramah sampai keluar ni, sampai keluar? Tambah lagi dulu. Kenapa kamu tak boleh datang? Peluang yang sama. Kenapa yang ni berjaya, yang ni gagal? Yang gagal ni akan tertunduk malu. Macam kita dengan kawan-kawan kita. Perasaan ni biasa tuan-tuan, kalau kawan yang satu batch, kawan yang satu sebaya, perasaan dia akan sama. Contoh saya dengan Cikgu Fazli, contoh saya dengan dia sama bayalah umur 30-an, 30 pun dia pun 30 umpama. Kalau balik kampung, jumpa mak bapak Aidil Fitri, Aidil Adha ataupun cuti sekolah, bila mak kita cerita, kita tanya, kamu ingat kawan kamu si Fazli dulu? Mana? Main ikan sekaring tu, ikan sekaring, ikan laga. Hak takut ikan laga dalam pagi kamu semua hujan dulu, tak ingat? Ingat. Dia ni jadi pensyarah universiti dah. Kita pun kebir-kebir. Aku hantar orang pergi universiti, bukan jadi pensyarah, nak jadi pelajar pun tak lulus. Rasa segan nak jumpa dengan dia. Rasa segan nak jumpa hari raya masa lepas main nak salam, dia segan.
Segan sebab takut dia tanya, Jaafar kerja mana dia ni? Saya ni universiti. Oh, universiti. Kerja di universiti. Oh, aku pun universiti ke? Oh, universiti mana? Ni. Sama Kamu departmen mana? Aku ni tukang kaut sampah je. Rasa segan? Dia ni pun sama juga. Ashabul yamin wa ashabul shimal. Orang yang Allah sayang dengan orang yang Allah tak sayang. Pergi tu, nak pergi jumpa Allah tu, muka ni kalau boleh tanggal kepala boh dalam poket, nak tanggal kepala boh dalam poket. Sebab malu. Kita dengar apa rintihan mereka. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ini rintihan orang-orang yang menyesal. Jangan ingat orang, tuan-tuan. Saya ulang lagi sekali, ini untuk kita. Jangan ingat orang. Sebab kita ni orang. Jangan kata, oh teruk orang ni. Ni kita, tuan-tuan. Peringatan untuk kita, bukan untuk orang ni. Apa dia kata? Rabbana absarna. Dah mula menyesal ni. Mula terkilan ni. Wahai Tuhan kami telah melihat, wa sami'na, dan kami mendengar dengan sejelas-jelasnya akan apa yang kami ingkari dulu. Ya Allah, kami dah tengok dah, ya Allah, confirm betul hari yang kamu kata hari kiamat ni betul. Yang kata kematian itu betul. Azab neraka, nikmat syurga itu betul. Berjumpa denganmu di padang mahsyar, ditimbang segala amal soleh, amal yang tak baik, itu juga betul. Nah, mengaku masa tu dah tak boleh buat apa-apa dah, tuan-tuan. Nah, angguk sajalah, tak boleh buat apa-apa. Tak ada apa-apa dah yang boleh kita buat. Nah, hari itu saya terlibat dengan misi Banji. HQ saya di Seri Petaling. Jabat HQ ni benda apa panggil? Headquarters. Lupa lah. Tapi kita ada pejabat lain yang agak besar juga di Kemaman. Sebab Kemaman dia ada KSB, Kemaman Supply Base. Dia ada pelabuhan besar di situ untuk kapal-kapal offshore khususnya, oil and gas. Buat pelantar minyak banyak di pesisir pantai Terengganu. Tuan-tuan dengar kan keadaan di Kemaman, di Kuantan, luar biasa. Orang kata tahun ni luar biasa. Saya tanya pada kawan-kawan saya yang kehilangan harta benda, kereta, rumah. Ada yang baru beli kereta, bulan 6, bulan 7 baru beli kereta, bulan 12 tenggelam. Nah, ada yang seat belakang belum buka plastik lagi. Nah, tapi bagus juga dia tak buka plastik, dia jadi water resistant. Saya tanya sungguh-sungguh, kamu masa hujan turun tu, kamu tak alih ke kereta kamu? Tak dan alih ke tak jumpa cahaya kunci? Ustaz, kita dah alih tempat yang memang tahun-tahun yang sudah tak pernah tenggelam, Ustaz. Tak pernah tenggelam tahun-tahun yang sudah. Tahun ni luar biasa. Dan bila tenggelam tu, Ustaz, saya dengan bini saya tengok, Ustaz, terkebir-kebir, tak boleh buat apa-apa. Bayang macam tu. Nah, benda dah jadi, tuan-tuan. Tengokkan sajalah. Macam contohlah, wal-iyazubillah, anak dara kita beritahu, bah, saya dah termengandung, bah. Tuan-tuan nak buat macam? Nak hantar dia dekat ustaz suruh beri tazkirah. Nak suruh dia sembahyang taubat. Nak suruh dia iktikaf di masjid 7 hari 7 malam. Nak suruh dia ikat dia dekat pokok dekat tepi kubur. Nak suruh dia buat apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sajalah boleh buat. Giling kepala gitu ya. Sama juga halnya kalau balik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang penuh penyesalan, penuh kesedihan.
Dah tengok dah ni azab neraka, ni azab syurga. Tengok janji Allah semuanya benar dah betul. Kita nak kata apa? Iyakan sajalah. Ya Allah, iyalah, aku dah betul dah ni, aku dah tengok dah. Yang Nabi kamu bawa dulu, yang kamu kata wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi bawa, Nabi suruh, Nabi minta, ikut. Wa ma nahakum anhu fantahu. Yang Nabi kata jangan buat, yang Rasul kata jangan buat, yang Nabi kita kata jangan usik, kita jangan buat, jangan usik, jangan pergi pinda. Ini hari ni aku dah tengok dah, memang sungguh. Tapi nak buat macam mana? Sekadar nak test market boleh. Apa kata mereka? Farji'na na'mal salihat inna muqinun. Kembalikanlah kami semula ya Allah ke dunia. Kembalilah sekejap. Ni dah tengok ni, dah tengok sungguh-sungguh. Jadi kembalikan kami semula ke dunia. Imam Ibn Kathir buat penafsiran. Farji'na ni berapa lama nak balik? Nak? Ulama-ulama tafsir menafsirkan pada kadar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah akbar. Cuba tuan-tuan sendiri sebut dan kira berapa saat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 5 ke 6 saat, betul? Bukan 5-6 hari, bukan 5-6 minit, bukan 5-6 bulan. Jauh 5-6 tahun tuan-tuan. 5-6 saat nak balik semula, nak beramal soleh, nak amal solehah. Inna mu'minuna, kami nak buat kerja baik. Kami hari ni yakin sesungguh-sungguhnya janji Allah tu benar. Kami nak buat ni, nak tukar balik sistem ni jadi sistem hukum Islam hudud. Dulu kamilah pelakon-pelakonnya yang duk mempersenda hudud. Ni nak balik semula. Ni hak tak tutup aurat, nak balik semula ya Allah. Nak login balik akaun Facebook, delete gambar-gambar hak nampak betih, nampak tetek, nak delete semua. Lepas tu nak sign out balik, mati. Hak mana yang makan harta haram, nak kehek buang balik. Buang balik, nak makan hak halal. Mana yang dulu tak mari mengajar, tak mari kuliah, tak mari surau, masa itulah nak mari surau, nak dengar ceramah, nak panggil ustaz, nak duduk dekat depan pintu rumah ustaz. Kalau dulu ustaz datang, dia tutup pintu. Ustaz mana? Saya apa? Gemuk, saya kira makan ni. Saya tanya, menu apa? Kenapa? Nanti tanya, mana ustaz gemuk? Ini ayat Quran tuan-tuan. Inna muqinun, kami dah yakin. Tolong balikkan semula kami. Ibnu Abbas kata balik ke dunia ni bukan balik ke dunia sungguh, di akhirat juga, tapi beri peluang untuk beribadah sekejap di padang mahsyar tu tuan-tuan. Faham tak faham? Maknanya Ibnu Abbas tafsir ayat ni, kan nak balik semula farji'na tu nak balik ke dunia dah, dalam terjemahan dah, nak balik ke dunia. Bukan makna suruh hidup balik. Beri kami peluang sekejap je, kami nak beribadah ni sekarang di padang mahsyar ni. Tengah orang sibuk-sibuk ni, nak cari semula tapak surah Nurul Hijrah, nak cari semula Imam Sulaiman Al-Hafiz Al-Kamri rahimahullah. Besar. Kita boleh tukar-tukar. Baru nak cari. Baru nak cari surau balik. Boleh tak boleh tuan-tuan? Ada tak orang yang beri peluang begitu tuan-tuan? Jangan harap. Sebab itulah Nabi kata apa? Rebut 5 perkara sebelum 5 perkara. Tuan-tuan banyak kali dah dengar benda ni. Orang buat status Facebook lagi. Masa muda sebelum masa tua.
Masa boleh sembahyang, masa duduk ni, masa gagah ni, boleh sa'i berjalan tanpa ditolak orang. Masa tangan boleh letak duit dalam tabung sendiri. Nah, masa mata tak kelabu, nak baca Quran kena pakai cermin mata. Masa tu pada 40 ke atas nak kena ada spare mata baca. Nah, dah mula terbatas. Masa sihat, masa sebelum sakit, masa lutut tengah kuat, nah, alignment pun betul, balancing pun okey. Hadiri majlis ilmu, cari rumah Allah sebelum orang usung kita. Kita usung diri kita sendiri dulu. Bukan tempoh 24 jam suruh tidur di surau, tuan-tuan. Bukan suruh bawa toto bantal tidur di sini. Sekejap saja daripada pukul 7 tadi habis-habis sampai pukul 9. Ada makan free pula tu. Makna boleh pesan ke orang rumah, yang lepas ni tiap hari tak usah masak Lah ngapa bang? Kak Leha ada masak? Hak mana satu Kak Leha? Pergi cuti. Rasa nak marah pada. Tapi mungkin dia bercuti dan ambil kursus masakan. Nak sedap lagi. Tengok menu tempat orang. Boleh pesan. Mudahnya. Tuan-tuan tahu macam mana anak-anak kita di pondok mengaji? Sekarang saya tak tahu. Dulu masa batch saya ngaji pondok ni, kalau dapat makan mi goreng seminggu sekali, buah telur, sujud syukur. Sebab tu sekarang saya minta makan bukan-bukan. Gi mengaji ni, ikan kering macam ikan talang tu gantung kat pintu pondok, kat dinding, gunting sikit-sikit. Dulu masa susah, kelik kitab merata-rata, nak belajar. Ni aircon, sorry lah. Kapet, sorry lah dulu. Gilah mana-mana. Kita tengok sekarang dia masih tumbuh. Tu antara pondok tradisional yang masih kekal. Dia terus lipat sana di Kelantan. Tengok situ macam mana anak-anak pondok belajar. Beza dengan kita belajar sekarang. Lepas belajar ada makan, boleh tanya menu apa? Boring nasi ni, buat western lah esok. Makan lambo chop. Makan sebut macam ni, lambo chop lah. Boleh request, Kak Leha, minggu depan western biar dia tersedak banyak kali sikit makan ni. Boleh request. Ulama-ulama dulu, bekas-bekas orang temikai tak makan, boh dalam bekas makan, nak pergi belajar. Tapi kemudahan yang Allah beri, keselesaan yang Allah beri, langsung kita tak guna untuk mengembalikan, menampiaskan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin hari semakin lupa, sampai kepada satu saat dan ketika bila tangan kita dah dibelenggu di belakang kepala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berjalan kepada mahsyar dalam keadaan mengesok-esok, baru kita nak kata Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ada masa 2-3 saat minta dengan Allah, 5-6 saat minta dengan Allah, seminit minta dengan Allah untuk beribadah. Sedangkan Allah pernah bagi pada kita umur sebanyak 60 tahun, 70 tahun untuk kita mendatangi surau-surau, masjid-masjid, rumah-rumah Allah. Sekalipun kita tak pernah jejak kaki kita ke sini, melainkan bila mati terpaksa orang usung, tu pun dia tarik handbrake. Kemudian dengan muka tak malu minta dengan Allah 1 minit. Sedangkan Allah pernah beri, saya kata seminit, 60 tahun. Tidur saja 60 tahun. 20 tahun tidur saja. Umur 60, mati, tidur 1 jam, 1 hari 8 jam. Bermakna dia dah tidur 20 tahun dalam hidup dia. Dia dah masa 40 tahun lagi jaga. Bengok saja sehari 20 minit. Makan saja 3 jam. Lama Ustaz. Memang lama orang Melayu makan. Sarapan pagi mesti 20 minit. Pukul 10 setengah jam. Tengah hari sejam.
Malam sejam setengah, 2 jam, kira. Tu tak masuk makan di luar. Makan mi udang Sungai Dua, Pulau Pinang, perjalanan pergi balik Sari Suntuk. Allah beri masa jamak kasar sebab muntah darah, semayang tak mahu. Boleh cari mi Sungai Dua. Nak dengar cikgu? Mi Sungai Dua Pulau Pinang, cari dekat Google. Sungai Dua punya mi, pergi cari. Udang ni besar-besar penumbuk. Tak apalah, nak cari udang besar. Surau tak payah bayar tol pun. Tak payah hulur sematek. Boleh tumpang je lah kalau nak pergi surau. Yang nak pergi surau nak bertanya, tumpang lalu depan rumah aku, horn 3 kali. Pon keluar. Dia boleh tak bagi. Kemudian minta dengan Allah 1 minit nak semayang masa tu. Nampak? Gagal dalam SPM ni, PMR dah keluar dah. Boleh ambil balik. Cikgu, orang yang PMR ni berapa A boleh banyak? 9. Katalah orang 9E. Bukan A, E. A ingat saya punya I, E. Dia layak ambil SPM, tak layak? Layak tuan-tuan. Layak tuan-tuan. Makna kalau PMR 9E dengan muka tak malunya macam cencurut tadi, dia boleh ambil SPM. Di situ dia boleh ambil cikgu tuition. Ambil orang tu, ambil orang ni, belajar balik. Kesalahan yang dulu jangan diulang. Dia ada masa 2 tahun untuk membuktikan daripada tingkatan 3 naik tingkatan 5, membuktikan di mana destinasi dia setelah itu. Betul? Dan dia tak perlu ulang balik. Makna dia boleh terus pergi. Tapi gagal di akhirat, kamu tak ada jalan patah balik, kita tak ada jalan patah balik, dan kita tak boleh terus dalam keadaan baik untuk memperbaiki prestasi kita. Terus tu terus yang hak kita lah. Macam PMR 9E, malu sebulan je, kita malu, abah kita malu. Sebulan abah tak ke surau, makna anak 9E tu duduklah rumah Ashabul Kahfi anak-anak. Lepas tu kita nak kau jangan hukum malu. Kau sebenarnya kau tak buat betul-betul, aku lengit dengan batu giling. Mau explain macam mana? Dia akan buat betul-betul. Walaupun perjalanan tu sedikit pahit, kelat, duri, tapi dia boleh terus. Berbanding dengan di akhirat, monyok tu monyok sampai kesudah. Tak ada nak berazam, nak beriltizam. Tu beza. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Tafsir ni sepatutnya tuan-tuan baca. Tapi kalau saya suruh tuan-tuan perempuan baca, susah kata orang lain, imam pun belah. Tuan imam pun ustaz baca seorang lah. Ustaz mengajar seorang lah kami. Maka dia semak ke bawah. Sebab tu kuliah tafsir, kuliah tajwid, kalau guru mula suruh anak murid baca, dia akan mengalami penyusutan yang luar biasa. Tapi kalau ustaz tu sendiri baca seorang-seorang, tak apalah, ustaz bacalah kami dengar. Sebab tu ustaz makin pandai tiap-tiap hari. Dan bagi menolak rayuan itu Allah Ta'ala berfirman. Nampak? Bukan saya kata tolak, access denied, access denied istilah. Tak boleh. Reject. Reject code. Tak boleh. Kalaulah kami telah tetapkan persediaan, yakni memberikan hidayah petunjuk untuk beriman dan beramal soleh kepada tiap-tiap seorang dengan ketiadaan usaha dari masing-masing, nescaya kami berikan kepada tiap-tiap seorang akan hidayah petunjuknya sebelum masing-masing meninggal dunia, supaya tidak terkena azab di akhirat. Tetapi telah tetap hukuman seksa daripadaku, demi sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan semua jin dan manusia yang pada masa hidupnya tidak berusaha untuk beriman dan beramal soleh. Apa Allah kata? Kalau aku nak, baik aku tak payah selamatkan kamu seorang, baik aku selamat semua sekali. Faham tak?
Maknanya kamu minta untuk kamu seorang ke? Kamu tak tengok ni, banyak ni, satu batch dengan kamu masuk neraka ni. Nah, satu pintu dengan kamu ni berjuta orang lagi ni yang pernah diberikan kesempatan dan peluang. Kalau kamu minta gini, baik aku tak payah buat neraka, buat syurga je. Tapi ada juga orang tuan-tuan yang tanya, kenapa Allah tu penat-penat buat neraka? Kan kepanas. Kan elok kalau buat syurga saja. Kalau Allah buat syurga saja tanpa neraka, maka tidak adil lah sistem Allah. Faham tak faham? Betul tak betul? Betul lah tuan-tuan. Kalau Allah buat syurga saja, buat apa saya jadi ustaz? Baik saya jadi gigolo. Ni masuk rakaman ke apa? Dah, nauzubillah. Nah, contoh lah. Makna buat apa jadi ustaz pakai kopiah? Baik pakai kek hak topi tu. Ada tulis kapal sini. Kita pula kerja kapal, tulis kapal situ gambar tengah menyandar belakang dengan belakang. Baik pakai seluar dalam je berjalan. Kan ranggi. Kerana tak ada syurga saja. Nah, buat apa jadi orang baik? Enjoy lah sepuas-puasnya. Kan tak ada neraka, semua nanti balik ke syurga belaka. Sebab tu Allah berlaku adil. Tu Allah beri neraka, Allah beri syurga. Hak baik dunia, hak mujahadah, hak sabar, hak tekun, Allah beri balasan syurga. Sebab sabarnya dia di dunia, bersungguhnya dia ketika di dunia. Manakala bagi orang-orang yang tak boleh menahan dan mengekang hawa nafsu dia, Allah bagilah neraka di akhirat. Sebab kamu dah merasa seronok di dunia. Tu adil Allah. Sebab tu Allah, bila orang minta, ya Allah balik semula ke dunia, maka aku tidak akan berlaku adil pada orang yang soleh. Aku nak jawab apa pada jemaah surau Nurul Hijrah? Allah kata, dia tiap-tiap malam datang ke surau. Kamu dekat dengan surau, tak datang surau. Lepas tu datang ke sini, seronok-seronok nak masuk syurga dengan mereka. Mungkin tuan-tuan akan protes. Apa ni ya Allah? Tak cik ni lah, surau budak-budak. Dalam kadang makan tak dapat, tak cukup. Tiba-tiba malakun ni tak pernah datang ke surau, boleh masuk syurga. Tak cik lah. Ni jawapan Allah, bukan jawapan saya. Allah nak berlaku adil. Itu kamu minta. Dah ni hak daripada dunia dengan puasa Isnin Khamis, puasa Muharram. Tak berzina, tak makan risuah, bayar zakat, semayang tahajud malam-malam, sedekah. Aku nak jawab apa dengan mereka kalau kamu yang dengan maksiat banyak, penuh berselepat daripada dahi rambut sampai ke kaki? Ada kategori orang yang Allah beri pengecualian. Saya bukan nak menafikan hak Allah untuk meletakkan mana-mana makhluk syurga neraka. Tuan-tuan kena faham gini, syurga neraka tu hak Allah. Kalau kita beribadah 24 jam, Allah Ta'ala kata masuk dalam syurga, itu hak Allah. Tapi innaka la tukhliful mi'ad. Allah kata begitu. Hak baik aku balas lah baik, yang tak baik Allah balas tak baik. Tapi dengan rahmat Allah, boleh jadi yang jahat ni masuk syurga, tapi ada asbab-asbab tertentu. Mungkin dia pernah berzina, mungkin pernah minum arak, mungkin pernah judi, mungkin tak pernah, mungkin pernah tinggal sembahyang, tapi dia ada benda yang membuatkan poin dia melonjak naik. Contoh, dia baik dengan mak bapak dia berjudi, tapi dia anak yang taat umpama. Dia tak pernah mengguriskan hati mak bapak dia. Poin sangat besar. Maka dengan poin tu Allah jadikan rahmat Allah, dia berhak masuk syurga. Tapi untuk kita yang ada di dunia, jangan fikir sangat poin tu. Takut dia tak valid untuk kita. Faham tak faham apa saya cuba nak beritahu ni? Mungkin benda tu kita jangan bersangka baik. No. Tak apa, aku not worry lah. Aku contoh macam ni lah. Sebagai contoh pada saya. Kita biasa bawa kereta laju, nak pergi ceramah, ada program, selalu kena speed trap, kena tembak. Kita tak apa. Sekarang kan nak rotate kena clear blacklist. Tak apa, aku start ramai orang kenal. Buatnya orang buat tak kenal lagi tu. Ustaz, ayah aku sama, kan mampu. Tapi boleh ke? Aduh, tak jangan langgar kot ni. Kena bayar sampai beribu-ribu jadi orang kita.
Tiba hari datang tu, ustaz, apa hal ni? Ada ni doktor. Akhirnya jasa, ustaz bayar RM22.5. Nampak tak? Benda begitu ada peluang boleh berlaku. Tapi jangan letak kita dalam zon yang terlalu selesa. Kalau Allah nak bagi pada kita jenis daun tak pernah cecah sejadah, Allah boleh beri masuk syurga. Ini bukan saya kata Allah tak berhak. Makna untuk kita berjaga-jaga supaya jangan kita ni seronok sangat. Tak apa, aku rajin ni atur kuliah untuk surau ni, aku confirm syurga. Confirm punya. Aku dah nampak nama aku. Jangan. Belum tentu tuan-tuan. Benda tu Allah. Tapi mudah-mudahan kerja kecil yang kita buat ni Allah pandang rahmat dan ihsan pada kita. Nah, sebab tu Nabi kata apa? Jangan kita pandang remeh pada benda kecil yang kita buat, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyembunyikan redha Allah pada sesuatu perkara. Begitu juga, jangan pandang enteng, pandang remeh pada satu-satu maksiat walaupun kecil, kerana Allah juga menyembunyikan maksiat yang dia tak redha pada hamba dia. Faham? Kerja kita kecil, bentang tikar untuk ustaz makan. Ceramah dia tak dengar, dia makan roti canai. Contoh. Nah, dia lepas bentang tikar, sedia makan, dia pula. Bila orang nak sembahyang Isyak, Haji Sulaiman tukang ni, orang nak Isyak dah pun dia naik. Contoh, ceramah tak dengar. Tapi kerja dia bentang tikar, ikhlas dia di situ. Boleh jadi Allah masukkan dia dalam syurga bersama dengan tikar yang dibentang. Boleh jadi. Tuan-tuan pernah dengar cerita pelacur zaman Nabi Allah Nabi Musa kerana beri minum seekor anjing? Pernah dengar? Semayang tak pernah, puasa tak pernah, zakat sumber dah haram, takkan nak bayar zakat. Lari pula pada mak bapak ni, kisah perempuan pelacur ni. Satu kebaikan yang dia buat, beri anjing yang tengah dah, beri anjing pula tu. Kalau beri Tok Imam ada pada masa tu, boleh tahan gagah. Tok Imam tengah dahaga, minum Tok Imam. Boleh jadi kop besar pahala beri Tok Imam minum. Beri anjing. Anjing ni binatang mughalazah. Kalau beri biawak, boleh tahan lagi biawak, tak mughalazah. Dia beri anjing, sabit dengan dia beri anjing minum, turun naik ulang alik 6-7 kali masuk dalam telaga, cedok dengan kasut dia, Allah masukkan dia dalam syurga. Nampak tak? Tapi kes tu berapa kali berlaku dalam sejarah peradaban manusia? Ada 5,000 kali. Sekali tu je tak? Jadi jangan mengada-ngada lah kita. Saya tak nak datang kuliah, saya nak beri minum anjing. Baik kamu pergi duduk dekat korea anjing ni. Saya tak nak pergi kuliah lah, saya beli makan anjing je lah, tabung untuk anjing, untuk kucing dah lah. Jangan terlalu bersangka baik. Tapi ada masa kadang kita tak tahu benda yang kita buat tu Allah sayang, Allah kasih. Ada benda kecil, upload video di internet. Setiap kali ustaz ceramah upload. Umpama mungkin satu kebaikan. Tuan-tuan datang tolong promo pula pada sahabat-sahabat lain, mungkin itu kebaikan yang Allah sayang. Atau tuan-tuan mungkin tak promo, tuan-tuan beri duit sikit, 50 sen setiap kali datang ceramah, mungkin itu yang Allah pandang berbanding tuan-tuan beri makan anak yatim. Boleh jadi. Kadang kita anggap, contoh, kita banyak kebaikan, beri makan anak yatim, beri duit pada mak bapak, beri duit pada surau. Apa lagi contoh? Tolong ibu tunggal umpama. 3-4 kebaikan. Tapi semua tu biasa saja di sisi Allah. Sebab Allah tengok banyak yang bersedekah, banyak buat baik pada mak bapak, banyak tolong ibu tunggal. Tapi ada satu kebaikan kita yang kita nampak biasa, tapi tu yang Allah tengok. Antaranya apa? Tiap-tiap hari upload satu hadis sahih di Facebook. Benda yang tak keluar duit, tapi orang tak banyak buat. Contoh,
Tapi kita pandang, apalah sangat, aku copy paste je, buka blog hadis-hadis sahih, copy, klik, highlight, reclick, copy, paste. Sesen pun tak kena duit. Tapi rupanya yang tu yang Allah lebih sayang berbanding, contoh, kita sebulan sekali berulang alik rumah anak yatim. Boleh jadi rahsia Allah. Nah, ada keadaan kamu rajin makan anak, bagi makan anak yatim, rajin sedekah, rajin ini. Tapi aku tengok sayang pada kamu, kamu afsyus salam, rajin beri salam. Kena duit tak beri salam? Kenapa Allah pilih tu? Sebab orang dah tak buat. Sedekah ramai yang buat tak? Ramai. Sayang fakir miskin ramai yang buat tak? Ramai. Gosok kepala anak yatim, dengan kepala rakyat yatim dia gosok. Ramai. Tapi beri salam jumpa gini je. Oh, bro. Itu je lah. Okey, itu je lah. Bila kata jumpa orang, Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum tuan imam. Assalamualaikum pakcik, tuan, datuk. Salam tak ada lah. Oleh kerana sedikitnya jumlah tu, Allah ambil itu, Allah sayang. Dan jangan tinggal. Nah, macam kita, aku dah banyak menolong kebaikan gini. Yang ni macam tak penting. Jangan. Dan jangan meremehkan maksiat walaupun kecil. Kita duk jaga benar. Zina aku tak nak buat, minum arak tak nak buat, judi tak nak buat, risuah tak nak buat. Tapi satu benda kita duk rajin buat, orang-orang benda tu kecil je tapi kita pada rendah. Meludah dekat kawasan rumah orang. Buang sampah dekat kawasan rumah orang, dosa kecil je. Nah, ataupun buang halangan di jalan, dosa kecil je. Tapi kita anggap biasa, aku tak berzina, tak apa, capak je lah. Tu yang Allah marah. Tapi kita tidak tahu masa bila. Rabbana absarna wa sami'na lah. Ayat 12 tadi. Tu hak minta patah balik ni. Kalau sekecil-kecil penyesalan tu minta balik, tuan-tuan minta patah balik, tuan-tuan bayangkan macam mana penyesalan orang yang langgar hudud, yang tak ikut Nabi, perlekeh sunnah Nabi, yang kata Nabi ada janggut sebab tak ada pisau jilid. Nah, yang kata Abu Bakar kafir, puak Syiah ni kata Abu Bakar kafir, Sayyidina Umar kafir, hak besar-besar puji dosa ni. Hak kata Sayyidatina Aisyah tu jahat. Nah, hak mengaku jadi Tuhan Harun, Tuhan Hasan, segala bagai saja Hasan. Hak besar-besar punya balak ni, macam manalah barangkali penyesalan. Tak terhitung barangkali kesengsaraan dan kesulitan. Jadi maknanya cukup jelas dalam 2 ayat 12-13 ni, Allah gambarkan kepada kita penyesalan demi penyesalan yang dilakukan oleh makhluk yang bernama manusia setelah mereka diberikan peluang demi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mensia-siakan peluang tersebut. Hidayah itu diketuk satu hari kadang-kadang 70-80 kali hidayah datang, tapi tak terbuka hati. Ikim beri hidayah kadang-kadang, surau beri hidayah, melalui itu Allah maafkan, Allah beri hidayah melalui itu. Kawan-kawan beri hidayah melalui kawan-kawan. Hidayah datang melalui Facebook, hidayah datang melalui TV Hijrah, hidayah datang melalui bacaan majalah Solusi, hidayah datang melalui majalah Al-Islam, hidayah datang melalui bersembang dengan kawan-kawan, tapi tak terketuk pintu hati. Kadang hidayah datang contoh gini, contoh dialog, saya buat bentuk dialog. Kat mana tadi aku telefon tak dapat? Dia sembang telefon. Tadi telefon pukul 1.20, dia tak angkat 2-3 kali. Telefon balik pukul 2.30. Halo, ada. Aku telefon pukul 1.20 tadi, kau tak jawab. Mana? Apa penting ni projek ni? Nak buat parit untuk ni projek Biun. Dapat projek buat parit. 1.20 bang, aku kat surau ni sembahyang. Baiknya surau buat kedua biar tak ada umur surau sembahyang. Yalah, umur dah makin naik bang, dah 40
lebih lah kita ni. Nampak tak? Nampak tak? Biasa dengar tak dialog-dialog yang tu? Allah beri hidayah lah tu. Bukalah hati biar faham. Kadang-kadang ustaz tak datang, Assalamualaikum. Jemaah tabligh tak datang, Assalamualaikum. Ni datang masuk. Tak gitu. Dialog kawan. Allah hantar ni kawan kita. Kamu dengan dia sebaya. Kalau dia boleh berubah, kenapa kamu tak boleh? Tu Allah hantarlah tu. Jangan buat tengin lah, tahu tengin. Kadang Allah hantar melalui poster ceramah perdana Isra' Mi'raj. Ustaz Haryanto Riza Rokman umpama, Ustaz Aslin Bollywood umpama. Dia jangan tengok pokok jadi mangsa ceramah. Tu orang gila lah tu. Ataupun ceramah. Tengok ni. Pernah tak kita fikir kenapa ada orang tak nampak tapi Allah bagi aku nampak? Dalam banyak-banyak objek ni, billboard yang besar-besar, aku ternampak iklan ceramah dekat pokok. Tak boleh fikir tak? Faham tak tuan-tuan? Tak semua orang nampak iklan tu. Ada orang nampak iklan Michelin, billboard. Orang tinggal pakai skirt, siapa? Kita tu tak nampak. Hak bawah tu dekat tiang besi kecil, ceramah sempena Maulid Rasul. Kita nampak. Mana Allah nak hantar sesuatu pada kita. Tapi di saat kita tutup pintu serapat-rapatnya, kita akan jadi Rabbana awsarna wa sami'na farji'na na'mal salih. Nak cari balik poster ceramah, ada pada masyarakat. Siapa nak hantar flyer sana? Wallahu a'lam. Lagi 2 ayat kita sembang akan datang. Apa dah tuan-tuan? Dia kuliah maghrib, singkat-singkat dah lah. Saya pun dah kelajak ni. Biasa saya 20 minit ni dah sampai setengah jam. Ada apa soalan? Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamdana bil Qur'an wa ja'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna mimma nasina 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Kita kuning ni.